Artinya dah masuk waktu. Berbeza, ada ibadah yang diikat dengan tempat seperti ibadah haji. Ibadah haji mesti di Kaabah. Jadi siapa yang buat ibadah haji lain daripada Kaabah, itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Ya, bid'ah yang buruk, yang dalalah, yang sesat. Tak boleh kita kata misalnya, tak apalah, yang penting kita ikhlas. Nak tunggu pergi haji ke Mekah, lambat. Daftar pun tak berapa puluh tahun lagi baru boleh pergi. Janji kita ikhlas, kita tawaf di Putrajaya pun boleh kot, Ustaz. Tak boleh. Dulu ada satu, tak tahulah masih ada atau tidak, satu ajaran dinamakan ajaran taslim di Pulau Pinang. Antara kesesatan ajaran ini adalah dia sembahyang ada rukun kolbi je. Sembahyang pakai niat. Hang dah sembahyang ke belum? Sembahyang dah. Tak nampak pun. Aku niat, Ustaz. Innamal a'malu binniat, dia kata. Hanya sebenarnya amalan tu dengan niat. Oh, tang sembahyang hang boleh pakai niat, tang makan hang makan betul-betul. Patut aku nak belanja hang, aku bagi hang pinggan kosong, hang niat nak makan apa? Jimat duit aku. Upah makan hang tak boleh pakai niat, sembahyang nak pakai niat. Golongan ni mereka haji di Pulau Pinang. Dia tak payah pergi haji di Makkah. Ini tak boleh. Kerana haji dia diikat dengan tempat dia, dengan waktu dia. Waktu ada satu masa dahulu, golongan anti hadis dia buat carangan oleh kerana berlaku rempuhan di Terowong Muasim, kalau masih ingat, ramai orang meninggal dunia. Kata dia, itulah pasal semua nak buat haji pada waktu yang sama. Why not kita spread over the year? Ni Rabiul Awal nak pergi haji pun boleh, nak pergi haji bulan Safar pun boleh, ya. Jadi kalau dilaksanakan, setahu saya tak adalah orang terima idea dia, tapi kalau dilaksanakan, itu bukan termasuk dalam konsep asalkan baik, boleh buat. Itu tak baik. Buat haji selain daripada di tempat yang telah ditetapkan, tak boleh. Yang haji mesti di tawaf tu mesti di Kaabah, sa'i mesti di Safa dan Marwah, wukuf mesti di Mina, mesti di Arafah, mabit mesti di Mina. Jadi ini adalah terikat dengan tempat. Ada yang terikat dengan bilangan. Ini cerita sembahyang subuh 4 rakaat tu tak baik. Kerana sembahyang ni dia terikat dengan bilangan rakaat dia. Apabila telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala subuh 2 rakaat, maka sengaja kita buat 1 itu bid'ah, sengaja kita buat 4 juga bid'ah. Sama-sama haram dan solat itu tidak sah, kerana telah terikat dengan bilangan. Dengan cara, misalnya kita sembahyang, caranya kita pada qiyam, kita rokok, iktidal, sujud. Cemuh yang Ustaz, dah lama sembahyang lagu tu, kita lepas qiyam tu, kita sujud terus lah. Kita tukar pula buat cara lain, tak boleh. Sebab dah bahkan cara rokok tu pun ada cara dia. Sujud tu dia ada 7 anggota dia. Kalau tak cukup tidak sah sujud. Itu maksudnya cara. Dan diikat dengan keadaan tertentu. Kita ambil contoh solat lagi. Solat mestilah dalam keadaan menghadap kiblat, suci daripada hadas. Saya tak apalah, bersih kot, bukan ada kenapa pun, cuma tak ada wuduk lah. Boleh kot semayang? Tak boleh. Dia keadaannya mesti suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kalau orang yang hadas besar pun, kalau dia tak wali wajib, dia dah pakai elok-elok buah minyak wangi, kita pun tak tahu dia hadas besar. Bolehlah kot dia semayang? Tak boleh. Kerana keadaan tu telah ditetapkan. Berbeza dengan misalnya yang jenis yang kedua. Ada jenis-jenis amalan, dia adalah ibadah. Memang dia ada nilai ibadah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah yang tertentu membenarkan ibadah ini dibuat secara fleksibel. Tidak diikat dengan waktu, tidak diikat dengan tempat, tidak diikat dengan bilangan, tidak diikat dengan cara atau keadaan tertentu. Contoh ibadah sebegini adalah zikir. Yang penting Allah nak kita banyak berzikir. Wazkurullaha zikran katsira. Dan Quran sebut, hendaklah kamu zikir akan Allah Ta'ala tu sebagai zikir yang banyak. Zikir itu macam mana? Boleh jadi az-zikru bil lisan. Zikir dengan lidah, iaitu sebut Allah banyak-banyak. Sebab itu orang yang kata sebut Allah tak ada makna, dia tak faham dalil Al-Quran. Orang tu sebut Allah, 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 Allah. Dia telah terpayung dengan perintah Allah tadi. Ataupun boleh jadi wazkuru itu zikir dengan hati, yakni ingat. Jadi kedua-duanya dituntut. Sebut Allah banyak-banyak dituntut, ingat Allah banyak-banyak juga dituntut. Soalan, bila nak zikir? Dia pulang. Kamu lapang waktu pagi, zikir waktu pagi. Kamu lapang waktu petang, zikir waktu petang. Kamu tenang waktu malam, zikir waktu malam. Kecuali kalau zikir yang dikaitkan dengan waktu. Kan ada zikir yang kita baca masa masuk masjid. Masa masuk masjid lah kita baca.
ada zikir yang dilakukan lepas solat. Maka ini perlu diambil perhatian oleh imam-imam. Zikir yang warid daripada Nabi SAW jangan ditinggalkan. Bukanlah kata-kata berdosa, sebab hukum zikir ni sunat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun, boleh, tidak berdosa. Tapi rugi, kerana misalnya Nabi SAW memberitahu siapa yang lepas daripada dua solat, ingat ya, dua solat, iaitu solat maghrib dan solat subuh. Selesai daripada dia istighfar 3 kali. Istighfar ni solat mana pun kita buat, lepas solat kita istighfar. Lepas buat ibadah pula istighfar, Ustaz? Patut lepas buat dosa lah kita istighfar. Betul, solat tu ibadah. Tapi adakah kita pasti kita menunaikan dengan haknya, dengan memenuhi tuntutannya? Boleh jadi kita cuai, boleh jadi kita tu lalai, kita tak buat perkara-perkara yang sepatutnya. Maka kita istighfar 3 kali. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW, jangan tinggal. Kemudian 2 waktu, subuh dan maghrib, Nabi SAW memberitahu siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Jadi kalau boleh imam janganlah shortcut. Kadang-kadang kan ada imam nak cepat, dia baca 3 kali, dia baca 5 kali. Bukan kata berdosa, tapi rugi, kerana dijanjikan siapa yang buat demikian diberi 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajah, dan dijadikan perisai daripada syaitan dan segala perkara yang tidak disukai. Ini ilmu pendinding yang diajar oleh Nabi SAW. Kenapa kita tinggalkan 10 kali saja? Sebelum daripada kita tukar kedudukan tahiyat akhir, habiskan dulu 10 kali. Oh, saya nak cepat nak pergi office, kalau boleh lepas 10 tu baru bangun, kalau boleh lah. Lepas 10 tu kita sambung zikir sambil berjalan, sambil memadu, kerana zikir ini juga tidak diikat dengan keadaan. Allah puji, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, zikir dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring juga dibolehkan. Cuma kita kena raikan kebiasaan masyarakat setempat. Kita perhatikan di negara kita, zikir berdiri ini tidak biasa diamalkan. Kalau zikir duduk biasa, kan kita duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi cuba berdiri, kan nampak pelik. Padahal dalam Quran puji, zikir berdiri pun Allah puji. Maka kalau benda itu bukan kebiasaan, maka dielakkan. Kita ambil contoh mudahlah. Imam lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, santai baring. Subhanallah, subhanallah. Kecoh 2 minggu Masjid An-Nur. Kenapa imamnya lepas main jemaah zikir sambil baring? Padahal boleh. Tapi itu bukan kebiasaan. Kalau kat rumah kan tak jadi hal, tak ada isu kita baring sambil berzikir. Kemudian tidak terikat dengan waktu tadi, yang la ilaha illallah syarikalah tu 10 kali. 2 waktu juga sama, subuh dan maghrib, bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kenapa? Kerana dijanjikan siapa yang sebut lepas sembahyang subuh, takdirlah meninggal dunia siang hari, tidak akan masuk neraka. Tapi kalau dia sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali pada lepas maghrib, meninggal pada malam hari, tak masuk neraka. So meninggal siang tak masuk neraka, meninggal malam tak masuk neraka, hanya dengan 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Rugilah kalau kita tinggalkan. Padahal kita mati ada 2 pilihan. Kalau saya tanya mungkin bunyi kasar, tuan-tuan nak mati bila? Apa ustaz tanya macam tu? Tapi nak bagi tahunya, kita hanya ada 2 pilihan. Nak mati malam atau nak mati siang. Mati malam tak masuk neraka, mati siang tak masuk neraka. Rugi kalau kita tinggal Allahumma ajirni minan nar lepas subuh, dan Allahumma ajirni minan nar lepas maghrib 7 kali. Kemudian baca ayat kursi, tidak ada yang mendinding antara dia dan syurga kecuali mati saja. Jadi jangan tinggal ayat kursi. Ya. Kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dijanjikan dihapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. So rugi kalau ditinggalkan. Kerana kita perhatikan ada sebahagian imam, dia tukar. Lepas sembahyang Al-Fatihah, terus baca Fatihah. Bukan salah baca Fatihah, tapi jangan baca Fatihah tinggal ayat kursi. Jangan baca Fatihah tinggal tasbih 33 tadi. Kemudian baca doa panjang sekali. Adalahlah zaman kita ada orang petikai, tak boleh baca doa ramai-ramai kata dia. Nanti itu akan bincangkan apa hukum baca doa ramai-ramai, ada dalil dia. Tapi sekurang-kurangnya, kalaupun nak baca doa, jangan tinggal wirid yang warid. Kerana dalam hadis sampai sama beritahu, siapa yang disibukkan daripada berdoa, bukan sebab main Facebook, bukan sebab berWhatsApp, disibukkan oleh sebab wirid dia. Dia sibuk berwirid, berzikir, tak sempat berdoa.
maka Allah beri kepada dia lebih baik daripada orang yang berdoa. Maka jangan tinggal wirid yang ada waktu dia tu. Tapi lain daripada yang Allah telah tetapkan, Nabi telah beritahu waktu, itu bebas. Ya, kita nak zikir tengah-tengah malam boleh, tapi menjaga jangan sampai kecoh satu taman. Apa yang bising sangat ni? Itu soal meraihkan sekeliling. Tapi waktu fleksibel. Tempat juga fleksibel. Ya, nak berzikir di masjid boleh, jangan sampai ganggu orang sembahyang. Nak berzikir di rumah boleh, dalam kereta pun sesuai. Lebih-lebih lagi, kita yang di Kuala Lumpur ni banyak masa habis jam. Daripada kita maki orang sana, maki orang situ, lebih baiklah kita subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir. Zikir yang Nabi SAW bagi tahu khafifatan 'ala lisan, ringan saja di lidah. Saqilatan fil mizan, tetapi berat pada timbangan. Habibatan ilar rahman, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan sambil memandu banyak mana kita dapat berzikir, tak ada masalah. Sembahyang ada cara dia. Kena berhenti cari tempat untuk salat fardu. Lain kalau salat sunat boleh sambil memandu. Kemudian bilangan juga fleksibel ya. Selagi mana yang Nabi sebut bilangan kita raikan. Nabi kata 10 kita buat 10. Nabi kata 7 kita buat 7. Nabi kata 33 kita buat 33. Sebab itu ada fadilat yang kita memang tak dapat kalau kita tak ikut bilangan. Tapi yang lain daripada itu ikut kemampuan. Janganlah sampai zikir itu luar daripada kemampuan. Sebab orang ni ada kemampuan dia. Hamba Allah tu baru nak berubah. Dulu tak semayang pun. Kita suruh dia berzikir 1000, 2000, pening dia. Terbakar fuse nanti. Fuse dia tu tak kuat. Baru. Jangan. Sebab itu kadang-kadang tok guru bila orang nak berubah, dia hanya suruh kamu banyakkan istighfar. Dia tak suruh zikir banyak-banyak pun. Kamu banyakkan selawat. Selawatlah semampu kamu. Sebab ikut kemampuan. Tapi lainlah level sahabat, ada yang berzikir sampai 12,000 kali sebelum tidur dan sebagainya. Tapi secara amnya tidak ada bilangan tertentu. Cara maknanya terpulanglah. Kita dah sebut tadi, nak zikir sambil duduk boleh, ya, sambil berbaring boleh, sambil berjalan boleh, ya. Daripada kita saja-saja tak buat apa, kita berzikir. Dan keadaan, berzikir dalam keadaan suci daripada hadas bagus, dalam keadaan tak suci dari hadas juga boleh berzikir. Sebab itu wanita dalam keadaan haid, walaupun tidak dibenarkan membaca Al-Quran, tapi dibenarkan berzikir. Sama seperti selawat, sama juga seperti membaca Al-Quran secara umumnya, tidak diikat dengan waktu, tempat, bilangan, cara ataupun keadaan tertentu. Baik. Jadi natijahnya, yang mana telah diikat dengan ikatan tertentu, maka itu tidak boleh ditambah atau dikurangkan. Ibadah utama seperti solat, puasa mesti bulan Ramadan lah. Kita tengok bulan Ramadan tahun ni musim panas, kita tukar puasa bulan Rabiul Awal, tak boleh. Cara menunaikan haji kena follow. Kita tengok tawaf sebelah sini ramai orang, kita nak tawaf lawan arus, tak boleh. Kita tengok masa wukuf tu ramai orang di Arafah, kita pergi wukuf di Mina, tak boleh. Dan perkara-perkara berkaitan dengan akidah, jelas itu tidak boleh berbeza daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang tidak terikat, iaitu kita boleh pilih masa, tempat yang sesuai dan boleh kita amalkan secara umum lah, tanpa kita menyandarkan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya doa pada malam nisfu Sya'ban. Kan ada kita baca Yasin 3 kali dan kita doa 3 kali. Baca Yasin, baca Quran bila-bila masa boleh. 3 kali boleh, sekali boleh. 5 kali juga boleh. Jadi tidak terikat dengan waktu ya. Jadi begitu juga puasa sunat mutlak ya, pada hari-hari apa kita nak puasa sunat mutlak boleh. Membaca Al-Quran, membuat jamuan makan, sembelihan dengan niat untuk takarub pada Allah Taala dan lain-lain, ini adalah ibadah, tapi ibadah yang fleksibel ya. Tapi kalau macam kita nak sembelih untuk niat korban, itu ada waktu dia. Tapi kalau kita sembelih semata-mata nak sedekah daging, bila-bila masa ya, tak perlu tunggu pada hari raya haji ya, untuk kita buat korban tersebut. Next insya-Allah kita akan menjawab soalan di muka surat 52, boleh atau tidak kita mengurangkan atau menambahkan sesuatu pada ibadah. Kita nak buat kurang, boleh atau tidak? Atau kita nak tambah? Kita dah buat yang ditetapkan tu, tapi kita nak tambah. Maka untuk menjawab soalan ini ada perincian. Kerana ada yang tak dibenarkan,
dan ada yang dibenarkan. Mana yang dibenarkan, mana tidak dibenarkan tu insya-Allah ya kita terangkan dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.